SPM bagi daerah Bagan Datuk tahun 2021. Selamat datang serta setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam wan tingguan target ke arah PBD nomor 1, ke arah PBD Bagan Datuk nomor 1 di Malaysia insya-Allah. Yang berusaha Puan Kasmiati binti Katiman, pegawai pendidikan daerah Bagan Datuk. Yang berusaha Encik Muhammad Fahmi bin Tajwid, Timbalan PBD Pembelajaran. Yang berusaha Encik Salahuddin bin Hassan Jabai, SI Partner Plus PBD Bagan Datuk. Yang berusaha barisan tuan-tuan pengetua. Yang berusaha barisan pegawai SI Plus dan pegawai penolong pegawai PBD sektor pembelajaran. Yang berusaha barisan penolong kanan dan guru kanan, barisan ahli panel pembentang serta cikgu-cikgu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sekalian. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita dahulukanlah perjumpaan kita ini bagi memberkati pertuan kita dengan membaca ummul kitab. InsyaAllah pahalanya kita hadiahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat baginda. Dan khususnya lah kepada arwah adik Nur Sifa Farhana binti Haji Ali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya, saya ingin berkongsikan tentatif program kita pada petang ini supaya perjalanan kita terang, jelas, terarah dan tidak tersasar. Sesungguhnya masa amat mencemburi kita. Baiklah, selesai saja ucapan saya ini, ucapan Tuan PBD akan menyusul dan seterusnya pembentangan aman terbaik daripada ahli panel yang disebut khas pada hari ini akan bersemuka dengan kita. Dan selesai pembentangan, sesi soal jawab akan dibuka dan insyaAllah mengikut jadual tu tepat pukul 4 petang kita akan bersurai. Mudah-mudahan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, syukur Alhamdulillah kerana diberi peluang dan kesempatannya kepada kita semua untuk bersama-sama bagi menjayakan program kita pada petang ini. Tanpa izin dan kurnia jugalah, sudah pasti kita tak akan mampu berada di sini. Seterusnya majlis mengalu-alukan kehadiran Tuan Pegawai BPD yang kita kasih, Puan Kasmiati binti Katiman dan Tuan Timbalan BPD Pembelajaran, juga pada semua ahli panel serta tuan-tuan yang turut serta dalam JM pada petang ini dengan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Semoga program ini mampu mencetuskan impak yang mengesankan dalam setiap sanubari guru khasnya bagi memertabatkan profesion keguruan dan seterusnya memacu kecemerlangan pendidikan daerah Bagan Datuk ke arah BPD nomor 1 dia bisa tercapai dengan jayanya insya-Allah. Selesai majlis, tanpa lengah masa ingin menjemput dan mempersilakan yang berusaha Puan Kasmiati binti Katiman, pegawai pendidikan daerah Bagan Datuk untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam wanti-wan target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia insya-Allah. Terima kasih kepada Cik Abdul Haris selaku pengacara dan moderator kita pada petang ini dalam satu perkongsian ilmu, iaitu perkongsian amalan terbaik bagi mata pelajaran sejarah, pendidikan moral dan geografi. Terlebih dahulu, yang berusia Cik Muhammad Fahmi bin Tajwid selaku Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Barisan Pengetua, Barisan SIC, Penolong-penolong PPD Sektor Pembelajaran, Penolong kanan, guru-guru kanan,
bagi sekolah-sekolah menengah daerah Bagan Datuk. Seterusnya ahli panel kita pada petang ini yang begitu berpengalaman iaitu Puan Norma, Puan Ayu dan seterusnya Cik Zulkifli ya. Lama tak bersua muka dengan beliau dan seterusnya semua guru-guru yang hadir pada petang ini. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan umur, panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan berjumpa dalam maya ya secara Google Meet. Terpaksa kita lalui dah hampir masuk 2 tahun. Mudah-mudahan kita semakin kental dan tabah untuk meneruskan perjuangan kita walaupun pelbagai cabaran dan dugaan terpaksa kita lalui ya. Terlebih dahulu tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua pengetua barisan kepimpinan di sekolah dan guru-guru yang telah membantu PPD Bagan Datuk untuk mengekalkan grade purata kekal nombor 1 di negeri Perak. Mudah-mudahan 2021 lebih banyak kejayaan akan kita lakukan. Sebelum tu salam takziah juga kepada Tuan Haji Ismail, tadi saya nampak ya atas kehilangan anak saudara Tuan Haji ya. Sesungguhnya Allah lebih menyayangi anak saudara Tuan Haji ya. Mudah-mudahan syurgalah tempatnya. Tahniah juga kepada sekolah-sekolah ya yang telah mencipta kejayaan masing-masing seperti mana yang telah disasarkan dalam peperiksaan SPM 2021. Baik sekolah menengah Hutan Melintang, Tun Abdul Razak dan juga SMK Seri Muara, juga semua sekolah menengah di daerah Bagan Datuk yang hadir pada hari ini. Sesungguhnya tuan-tuan adalah warga pendidik yang sangat hebat. Walaupun sesekali kita diberi tomahan ya dan pelbagai berkaitan dengan PDPR ya, khususnya kepada barisan SIC dan guru-guru, tetapi saya yakin tuan-tuan akan terus dan sabar kerana ini adalah tanggungjawab kita. Sebagai pendidik, tanggungjawab kita ialah mengajar dan tanggungjawab murid ialah belajar. Jadi saya peringatkanlah kata-kata timbalan KPPM ya, Datuk Azman, dia kata cikgu-cikgu, dia kata pegawai-pegawai di PPD sanggupkah nanti ya di sana ya di akhirat nanti anak murid kita mendakwa kita kerana kita tidak mengajar mereka. Jadi kita teruskan perjuangan kita untuk mengajar anak didik kita walaupun kadang-kala kita dah terlalu lama tidak menatap wajah mereka ya. Kita berdoalah supaya mudah-mudahan ya kita boleh bersemuka. Dan tak lupa juga rasanya ada kaunselor ya dalam program kita pada petang ini ya. Terima kasih hadir dan saya yakin ya tuan-tuan di sekolah telah ada perancangan yang telah pun dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Saya berharap ya semua program yang memberi impak besar kita kekalkan, yang perlu penambahbaikan kita buat penambahbaikan, yang tidak memberi kesan langsung kita gugurkan sahaja, kita ganti dengan program yang lain. Dan tahniah juga kepada jawatan kuasa panitia sejarah daerah kerana telah menghasilkan modul gemilang, modul pasak gemilang sejarah untuk KSSM tingkatan 5 bagi tahun 2021. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dan sasaran SPM daerah Bagan Datuk ya yang telah dipersetujui oleh pihak JPN ialah 90.97% layak sijil dan juga grade purata daerah 4.34 dan saya lihat semua sekolah telah membuat sasaran kembali ya. Tahniah dan tahniah juga kepada 3 subjek ini. Saya lihat ya memang subjek ini daerah kita mengatasi daerah-daerah lain lah. Tahniah cikgu-cikgu ya. Cikgu-cikgu telah bekerja keras. InsyaAllah Tuhan telah memberkati usaha kita selama ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada
tiga ahli panel kita pada petang ini yang diketuai oleh moderator kita Cik Abdul Haris berkaitan dengan perkongsian amalan terbaik sejarah, pendidikan moral dan geografi SPM daerah Bagan Datuk. InsyaAllah perkongsian ini akan dikongsi bersama di peringkat jabatan dan saya dimaklumkan ada satu lagi nanti subjek yang akan menyusul ialah bahasa Inggeris Bila saya tengok senarai GPMP negeri daerah kita yang terbaik sebab kita masuk dalam kumpulan peningkatan yang tertinggi lah grade purata dia 5 kalau tak silap saya lah. So tahniah sekali lagi. Terima kasih juga kepada Encik Fahmi orang kuat bawah sektor pembelajaran ataupun pengurusan kurikulum di daerah Bagan Datuk. Terima kasih. Akhir kata, usah direnung letihnya berusaha, tetapi renungkanlah manisnya kejayaan. Sekian, terima kasih. Setinggi-tinggi banggaan dan terima kasih diucapkan kepada Tuan PPD atas ucapan tadi. Jelaslah tuan-tuan puan-puan di sebalik aura kepimpinan memang sifat keibuan itu memang cukup terselah. Terima kasih puan yang tidak sabar-sabar untuk terus menyokong apa juga aktiviti bersama dengan kami semua, insyaAllah. Mudah-mudahan ada ganjaran yang Allah akan berikan nanti, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, amalan terbaik ataupun best practices yang akan dibentangkan pada petang ini adalah berkaitan dengan 3 mata pelajaran iaitu 3 mata pelajaran sains sosial, iaitu sejarah, moral dan juga geografi. Ini berdasarkan kepada pencapaian yang telah pun dilihat melalui peperiksaan SPM. Dan di sebalik itu diharapkanlah ada perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Apakah dia rancangan-rancangan, apakah dia intervensi-intervensi ataupun program-program yang membantu melonjakkan mata pelajaran tersebut di sekolah yang kita dah pilih pada hari ini, insyaAllah. Tentu ada rahsia ataupun raraman tertentu yang istimewa lah yang mungkin boleh dikongsikan, insyaAllah, dan saya harap semua dapat bersama daripada mula hingga ke akhirnya bagi memastikan apa yang kita rancangkan pada hari ini, objektif yang kita telah pun rancangkan pada ini dapat dicapai, insyaAllah. Jadi sama-sama kita tunggu adik-adik. Amalan-amalan terbaik inilah yang bakal dikongsikan pada hari ini kepada kita semua adalah akan menjadi contoh teladan lah, insyaAllah. Mudah-mudahan kepada kita bukan untuk meniru tuan-tuan dan puan-puan, bukan untuk meniru, tetapi kita melihat bagaimanakah cikgu-cikgu ataupun sekolah ini mencipta dan bagaimana ia dirancang dan kemudian diimplementasikan di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan mungkin ada ketikanya sama dengan program yang kita dah buat, tapi mengapa tak berkesan. Jadi itulah sebenarnya kita akan lihat nanti mungkin di sebalik rancangan yang bagus, mungkin dari segi amalan kita ataupun tindakan kita pula yang mungkin ada kekurangan. Jadi kita lihat nanti bagaimana apa yang berlaku. So itu mungkin juga boleh dijadikan sebagai panduan lah ataupun yang pasti ini akan merangsang minda kita untuk mencari ilham-ilham yang baru Bagi yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan juga cikgu sebenarnya tak ada lain tak ada banyak apa yang kita bentangkan hari ini lah, bukan untuk manfaat kita sebenarnya, tapi untuk manfaat anak murid kita kemenjajan mereka. Itu yang lebih utama. Ibarat kata bestari, sharing is caring, caring is loving. Baik. Bagi mencapai hasrat tersebut jadi pada pada hari ini kita telah pun menjemput 3 panel yang tidak asing lagi di daerah Bagan Datuk ini yang akan berkongsi resepi tentang amalan terbaik panitia masing-masing pada petang ini, insyaAllah. Jadi ahli-ahli panel yang dimaksudkan ialah pertama Puan Yuniza Furzani binti Syari, itu amalan terbaik bagi mata pelajaran sejarah. Beliau merupakan ketua pandai sejarah
SMK Hutan Melintang. Yang keduanya, panel kedua, Encik Zulkifli bin Abdullah, ya, amalan terbaik bagi mata pelajaran dengan moral. Dan beliau merupakan penyelaras program-program yang berkaitan dengan moral SPM dan tingkatan 5 khususnya sekolah menengah masa moral. Yang ketiga ialah Puan Normah binti Dali, ya, iaitu amalan terbaik bagi mata pelajaran geografi, merupakan guru kanan kemanusiaan SMK Tun Abdul Razak, dan juga sebenarnya memang banyak anugerah inovasi, ya, Puan Normah ni telah pun capai, jadi memang sesuai sangatlah persamanan kita pada petang ini. Dan apa ditunggu lagi, ya. Jadi tak guna lagi kita bercakap banyak, ya. Jadi apa ditunggu lagi, baiklah. Jom kita teruskan saja ke layar tertingkap ahli panel kita yang pertama. Jadi Mazin dengan ini dengan sukacita yang menjemput dan persilakan pembentang pertama kita, iaitu Puan Ayuniza Furzani binti Syahri, Ketua Panitia Sejarah SMK Hutan Melintang, untuk membentangkan tentang amalan terbaik, ya, sejarah SPM SMK Hutan Melintang. Dengan segala hormatnya, dijemput dan silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Abdul Haris bin Muhammad Ihsan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam One Team, One Target PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia, insyaAllah. Yang berusaha, Puan Kasmiati Miti Katiman, Pegawai Pendidikan Daerah Bagan Datuk. Yang berusaha, Encik Muhammad Fahmi bin Tajwid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Daerah Bagan Datuk. Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah Bagan Datuk, pengetua sekolah menengah di daerah Bagan Datuk, penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, ketua-ketua panitia, rakan-rakan panel serta rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian. Terima kasih kepada PPD Daerah Bagan Datuk kerana telah memberi peluang kepada saya, wakil daripada Panitia Sejarah SMK Hutan Melintang, untuk berkongsi amalan terbaik panitia kami di SMK Hutan Melintang, yang mana dapat meningkatkan mata pelajaran sejarah, terutama sekali di peringkat SPM di sekolah kami. Jadi seperti mana kata moderator, tanpa kita membuang masa, marilah melihat sedikit paparan yang telah saya sediakan untuk rakan semua. Baik. Sebelum itu saya perkenalkan diri dahulu. Saya Puan Ayuniza Furzali binti Syahri, merupakan Ketua Panitia Sejarah di SMK Hutan Melintang. Saya berkhidmat di SMK Hutan Melintang tempoh perkhidmatan saya dah 9 tahun dan memegang sebagai Ketua Panitia selama lebih kurang 6 tahun, 6 ke 7 tahun macam tu. Jadi saya juga antara yang masih lagi belajar, masih lagi memerlukan tunjuk ajar daripada rakan-rakan panel dan juga program-program PPD, SISC terutamanya. Baik, saya teruskan dahulu kepada kekuatan Panitia Sejarah SMK Hutan Melintang. Sebelum saya kongsikan amalan terbaik, eloklah kalau kata saya tunjukkan apa sebenarnya kekuatan Panitia Sejarah di SMK Hutan Melintang. Saya yakin juga di sekolah-sekolah lain juga mempunyai kekuatan yang lebih kurang sama dengan kami. Cuma di sini saya bentangkan jugalah. Baik, kekuatan yang pertama kami adalah melalui pentadbir, PIBG dan sokongan-sokongan daripada daerah. Pentadbir kami memberi sokongan yang sangat penuh terhadap apa sahaja program subjek sejarah kami yang kami nak lakukan di sekolah. Baik untuk peringkat SPM maupun bukan peringkat SPM. Jadi di peringkat sekolah keutamaan diberikan kepada subjek sejarah dan juga subjek bahasa Melayu. Kerana GPMP dan peratus lulus bagi subjek ini agak rendah di sekolah kami. Jadi apa sahaja program sekolah, subjek ini akan didahulukan. Selain daripada itu juga di sekolah kami juga mempunyai mendapat kerjasama yang sangat baik daripada panitia daerah. Bukan saja sekarang tetapi juga yang sebelum-sebelum ini jugalah. Bersama-sama membantu sekiranya kami perlukan bantuan daripada rakan-rakan daripada sekolah-sekolah lain.
Kekuatan kedua adalah melalui guru. Di sekolah SMK Hutan Bintang, kami kebanyakan yang mengajar adalah guru yang option sejarah, lebih kurang 13 orang option sejarah. Berpengalaman mengajar lebih daripada 10 tahun. Daripada kalau yang mengajar SPM, daripada yang mengajar tu 6 orang, 4 orang itu adalah lebih daripada 10 tahun mengajar dan 2 orang itu dalam tempoh 8 tahun ke 6 tahun pengalaman mengajar. Di sekolah kami juga ada guru yang berpengalaman sebagai pemeriksa kertas sejarah SPM dan yang paling penting sekali di Syumil adalah guru sangat komited dalam melaksanakan tugas. Saya tak kata sekolah lain tidak, tetapi di Syumil inilah kekuatan kami di mana kami sepakat dalam apa sahaja yang kami nak laksanakan. Selain daripada komited ini, kami juga terkenal dengan ketegasan dalam melaksanakan sebarang sesi PDP ataupun sebarang program yang membabitkan akademik pelajar. Kami sangat tegas dalam melaksanakannya. Okay. Ibarat ibu yang sangat penyayang kepada pelajar-pelajar di SMK Hutan Bintang. Baik, seterusnya kita pergi kepada kekuatan yang ketiga iaitu dari segi penyediaan bahan. Kami ada kelengkapan yang mencukupi dalam menyediakan modul dan bahan. Apa sahaja bahan baik bentuk hard copy maupun soft copy. So, kami mampu untuk menyediakannya. Dan bahan-bahan ini juga kami ikut kesesuaian dengan tahap-tahap pelajar. Walaupun kami kena sediakan hampir 4 jenis bahan setiap tahun, kami terus sediakan supaya pelajar ini boleh menyelusuri bahan-bahan tersebut mengikut tahap mereka. Kekuatan kami yang keempat tentulah murid. Murid kami anggarkan lebih kurang setiap tahun dalam lebih kurang 90% pelajar ini boleh membawa buku teks, berjaya membawa buku nota, membuat latihan dan menyertai pengajaran dan pembelajaran ataupun PDPR, dan pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar kami yang bersedia. Kalau bagaimanapun tidak bermaksud 10% lagi itu kami ketepikan, tidak. 10% ni mungkin ada beberapa kengkangan yang mereka tak dapat laksanakan. Baik, saya pergi kepada slide yang seterusnya iaitu cabaran. Baik, ini ialah cabaran ataupun isu-isu di dalam subjek sejarah ataupun panitia kami. Pertama sekali ialah isu ketidakhadiran dan ponting sekolah ataupun kelas. Baik, isu ini telah kami selesaikan bersama-sama dengan pentadbir serta unit bimbingan kaunseling. Misalnya kami buat ziarah cakna dan sebagainya. Dan bagi panitia sejarah, semasa ziarah cakna itu dilakukan, panitia telah membekalkan modul berupa nota. Cikgu Ayu sudah sampai ke slide yang keberapa dah tu? Slide kedua, slide ketiga. Kenapa tak bergerak ya? Ini macam tak bergerak je ni. Tak bergerak. Okey, sekejap. Sekejap. Ya, tu. Ini cabaran isu subjek tu dah keluar dah tu. Oh dah, okey, tak apa, kejap. Saya present balik. Alright. Okey, kejap. Saya guna yang inilah senang. Okey, cikgu. Nampak ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik. Saya teruskan dengan cabaran yang dialami di SMK Hutan Bintang lah. Pertama ialah tentang isu ketidakhadiran dan ponting sekolah, di mana isu ini kami selesaikan bersama dengan pentadbir dan juga unit bimbingan kaunseling. Semasa ziarah cakna tu, panitia akan membekalkan modul yang berupa nota dan juga latihan tambahan yang kami bekalkan kepada pelajar dengan harapan mungkin pelajar boleh baca sedikit bila ada masa lapang macam tu. Jadi adalah juga yang kami bekalkan walaupun tidak hadir ke sekolah. Isu yang kedua ialah lemah dalam penguasaan bahasa Melayu dan tidak berusaha membaikinya. Lebih daripada 40% dalam lingkungan 60% macam tu, di SMK Hutan Bintang pelajarnya bukan Melayu dan mereka menghadapi masalah dalam penguasaan bahasa Melayu. Ada yang tidak berusaha untuk membaiki dan ada yang sentiasa berusaha untuk membaiki. Jadi dalam isu ini, guru-guru Syumil ataupun guru-guru dalam subjek sejarah ini telah menggunakan aras bahasa yang sangat rendah. Maaf cikgu-cikgu bahasa Melayu, bukan kami nak rosakkan, tidak. Tetapi kami kena menjelaskan fakta cerita sejarah itu dengan menggunakan aras bahasa yang rendah untuk bagi mereka memahami. Sebab sejarah ini merupakan satu cerita. Jika tidak faham cerita, bagaimana kita nak menghafal fakta-faktanya?
Dia macam tu. Jadi kami cuba ceritakan dalam bahasa yang mereka mudah faham dan kami sentiasa berikan motivasi kepada pelajar supaya sentiasa tulis, mesti tulis walaupun ayat kamu tidak begitu baik. Itu dalam sejarah. Okay. Isu yang ketiga adalah tentang pelajar suka menghafal fakta. Di mana-mana sekolah berkaitan dengan subjek sejarah memang susah untuk hafal fakta. Jadi di dalam amalan terbaik ini saya ada kongsikan beberapa cara untuk pelajar-pelajar syumil menghafal fakta. Nanti kita akan kongsikan. Baik, isu yang seterusnya ialah sukar membina jawapan kebat. Dalam isu ini, Panitia Sejarah Syumil telah melaksanakan kaedah menjawab kebat ini dengan konsep mix and match. Di mana kami mengambil ataupun menggunakan cara-cara guru-guru cemerlang, guru-guru yang telah menampilkan cara pembinaan menjawab kebat ini mengikut kesesuaian pelajar-pelajar kami. Okay, misalnya kami menggunakan PIL ataupun di daerah kita sendiri daripada SMK Seri Muara, kita ada kaedah bundle dan dia memang sangat membantu SMK Utamintang. Selain daripada itu, teknik saya sendiri itu teknik ke kotak juga membantu pelajar juga. Jadi pelajar-pelajar ini boleh menjawab soalan kebat dengan aras yang mudah bagi mereka. Terutama sekali bagi pelajar yang lemah dan ada masalah dari segi bahasa Melayu. Baik, isu yang kelima, ini adalah perkara biasa bagi seorang guru di mana ada kengkangan guru dalam melaksanakan tugas pemulihan dan pengayaan kerana ada tugas-tugas rasmi. Tetapi bagi guru di SMK Utamintang, ia bukan satu masalah besar. Kerana apabila arus kemodenan dan trend semasa, kami telah menyelesaikan masalah ini melalui quizzes, Google Form dan juga YouTube. Malah kadang-kadang ada guru yang boleh buat voice chat dengan pelajar-pelajar melalui grup WhatsApp mereka. Ini telah kami laksanakan sebelum PDPR lagi. Baik. Seterusnya, saya pergi kepada amalan terbaik. Di Syumil ada beberapa program dan juga kaedah yang kami lakukan semasa PDP dan juga untuk program-program meningkatkan akademik sejarah. Tetapi ini 3 yang terbaik yang saya rasa ia telah memberikan impak yang sangat besar kepada peningkatan GPMP dan peratus lulus SMK Utamintang. Pertama adalah tanda dan menang. Dia hampir sama dengan goris dan menang. Baik, tanda dan menang ini kami buat kerana ada isu tentang pelajar near miss, pelajar cemerlang. Dia ada near miss A kerana bila kami kaji melalui sistem Walus, pelajar ini tidak dapat A kerana masalah dari segi kertas satu. Kertas satu dia tidak mencapai markah yang membolehkan dia mencapai A. Kedua, sebab pelajar keliru dengan soalan dan pilihan jawapan. Dan yang ketiga, tentulah tidak menghafal fakta. Bagi tanda dan menang ini, sasaran utama kami adalah kumpulan cemerlang dan sederhana. Kerana pelajar-pelajar ini yang membolehkan kita tolak kepada grade-grade yang lebih baik. Bagi kami melaksanakan tanda dan menang ini, kami laksanakan dalam 2 fasa, iaitu fasa pertama kami telah bermula daripada tingkatan 4 lagi mengikut bab. Dan fasa yang kedua adalah selepas pertengahan tahun dan juga percubaan. Baik, amalan yang ketiga ialah daripada teknik hafalan. Kita tahu pelbagai teknik hafalan yang guru-guru telah laksanakan. Selain daripada nota ringkas, di Syumil juga kami gunakan akronim, nota bergambar dan juga program 5 minit. Nanti saya akan terangkan bagaimana ia berlangsung. Ini isu dia kerana pelajar tidak hafal fakta. Selain daripada itu, oleh kerana pelajar Syumil ini ada masalah dari segi penguasaan bahasa, mereka tak faham apa yang mereka baca dan mereka bosan dengan ayat-ayat yang panjang dalam buku teks ataupun nota-nota yang guru-guru beri. Dan kumpulan sasaran tentulah semua pelajar dan kita buat sepanjang tempoh PDP. Dan program yang ketiga atau amalan terbaik yang ketiga yang saya akan bentangkan hari ini adalah GLC Klinik Sejarah ataupun Gempur Lulus Cemerlang Klinik Sejarah. Ini untuk pelajar-pelajar yang lemah dalam kertas 2, tidak menguasai fakta dan sukar menjawab soalan kebat, dan semua pelajar terlibat dalam program ini dan dilaksanakan selepas pertengahan tahun dan juga percubaan. Baik cikgu, saya pergi kepada amalan terbaik yang pertama iaitu tanda dan menang. Tanda dan menang ini adalah satu program latihan menjawab kertas satu past use question dan set percubaan negeri-negeri yang lain secara berulang kali. Ya. Bagi KBSM kita ada past use question.
Tetapi bagi KSSM, tahun ini ialah tahun pertama, tetapi bagi pendapat saya, ada juga soalan-soalan kertas satu yang yang past question itu yang kita boleh guna pakai sebagai panduan ataupun mungkin sebagai kita tengok mungkin inilah gambaran kertas satu SPM pada tahun ini. Baik, pada peringkat awal, murid-murid ini telah dibekalkan modul kertas satu dan juga nota-nota kunci kertas satu. Kerana kertas satu ini, kita nampak soalan dia berulang setiap tahun dan dia ada kata kunci tersendiri yang dia menjelaskan atau dia ada jawapan di dalam kata kunci itu. Kemudian, murid-murid telah diminta untuk menjawab satu ataupun dua set soalan past question atau percubaan setiap minggu. Maksudnya dalam satu minggu, sekurang-kurangnya mereka selesaikan satu set ataupun sekiranya mereka ada masa ataupun setelah selesai proses yang ketiga, mereka boleh teruskan kepada set yang kedua. Okay. Murid akan tanda di kertas OMR yang dibekalkan oleh panitia ataupun menggunakan modul kertas satu yang juga dibekalkan oleh panitia. Di peringkat JPN juga telah membekalkan soalan-soalan passis ni berbentuk Google Form dan juga quizzes. Ini juga telah memudahkan pelajar-pelajar SMK Hutan Bintang untuk melaksanakan program tanda dan menang ni. Selepas pelajar menjawab, pelajar akan semak jawapan semasa perbincangan dengan guru dan mencatat nota ataupun keyword di dalam set soalan tersebut. Jadi bila mereka nak buat ulang kaji, di dalam set soalan tu mereka dah terpapar nota-nota ataupun keyword-keyword yang ada kaitan dengan soalan tersebut. Setelah mereka selesai menyemak, mencatat nota, mereka kena ulang sekali lagi set soalan yang sama sekurang-kurangnya 3 kali setiap set atau mencapai markah 30/40 betul bagi pelajar cemerlang dan 25/40 betul bagi pelajar sederhana. Kenapa sesi ulangan ni? Pertama, mereka akan lebih kenal dan dekat dengan soalan. Yang kedua, ada pelajar apabila kami gunakan cara begini, respon pelajar ialah, cikgu saya sudah hafal. Cikgu saya tahu ini ialah jawapannya. Memang itu terbukti. Pelajar sangat senang dan suka dengan cara ini dalam proses mereka menghafal dan memahami soalan-soalan. Jadi mereka dapat 2 dalam 1. Kenal soalan, kenal bentuk soalan, tahu kata kunci dan mereka tahu jawapan. Baik. Apa yang saya dapat daripada program tanda dan menang ini, sebagaimana saya katakan tadi, murid lebih seronok dalam menghafal fakta dan mereka tidak lagi keliru dengan kehendak soalan. Sebab latihan tubi terhadap kertas satu ni mereka dah buat berulang-ulang kali setiap set. Kedua, pelajar melalui kata kunci ini, pelajar dapat mencari jawapan dengan lebih tepat dan cepat. Dan yang ketiga, ini menyelesaikan masalah di SMK Hutan Bintang tentang kumpulannya Miss A terutamanya. Seterusnya meningkatkan peratus cemerlang lah. Okay. Ini adalah antara contoh yang kami buat. Jika cikgu boleh tengok, kami buat di dalam kelas di mana pelajar ada modul dan juga keyword, nota-nota kata kunci tersebut. Untuk kertas satu juga, kami buat 2 set, iaitu satu set cemerlang, satu lagi set halus bagi kertas satu ini. Okay. Ada juga yang menanda menggunakan zip grade yang kami buat secara online melalui Google Form, quizzes dan soalan-soalan yang kita berikan secara online dan pelajar berikan feedback. Contohnya seperti pelajar yang saya paparkan ni ialah pelajar tahun lepas. Setiap kali dia buat soalan past question, markah dia tidak pernah turun daripada 35/40. Jadi dia memang dia ni boleh buat soalan tu lebih daripada rakan-rakan lain sebab dia tak perlu ulang banyak kali. Okay. Keyword yang saya masukkan kat sini adalah saya bagi contoh tentang Hitler. Bila pelajar tahu tentang kata kunci Hitler ini, dia boleh kaitkan dengan Hitler ini terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Hitler ini adalah Jerman. Jerman ini terlibat dengan Perjanjian Versailles. Jerman ini ataupun Hitler ini terlibat dengan tentera, di mana dia besarkan tentera dalam keadaan tidak boleh besarkan tentera. Jadi pelajar dah ada kaitan daripada kata kunci tersebut dan jika macam guru-guru sejarah memang dah biasa dengan soalan kertas satu past question, memang itulah jawapan. Jadi pelajar cuma cari keyword-keyword itu sahaja di dalam set soalan past question.
Itu dari segi program tanda dan menang. Baik, amalan terbaik yang kedua yang saya ingin kongsikan adalah teknik hafalan akronim, nota bergambar dan program 5 minit. Selain daripada teknik ini, kami juga ada memberikan nota ringkas lah. Teknik-teknik ini, kalau kita lihat, pelajar dapat menghafal fakta atau menerima maklumat secara ringkas tetapi padat. Memang padat. Okay? Jadi pelajar-pelajar ini telah dibekalkan nota-nota ini dan juga nota bergambar. Nota bergambar ini ada pelajar yang buat sendiri dan ada pelajar yang menerima daripada guru. Jadi bila pelajar nak buat nota bergambar ni, dia kena faham dulu topik tu. Dia kena tahu apa fakta itu nak bagi tahu. Jadi daripada tulisan, mereka persembahkan dalam bentuk gambar. Sama ada mereka buat dalam A4, mereka buat dalam kertas mahjong. Kemudian kita buat secara gallery walk ataupun kita buat secara pembentangan. Jadi pelajar-pelajar ini dapat berkongsi nota bergambar mereka dengan rakan-rakan yang lain. Selepas sesi membuat nota, selepas sesi penghafalan nota ini, murid akan diberi soalan yang berkisar tentang topik yang mereka buat. Jadi mereka akan jawab soalan itu berdasarkan nota yang daripada nota bergambar itu sahaja. Jadi mereka ini boleh menghafal dan memahami fakta-fakta yang perlu mereka hafal dalam tempoh yang nak kata tempoh ringkas tu, tempoh yang kejap tu tidak, tetapi cara untuk menghafal itu lebih ringkas dan padat. Baik, hafalan ini diuji dalam program 5 minit. Di mana dalam program 5 minit ini adalah program yang setiap kali 5 minit sebelum PDP, murid perlu mengulang kembali fakta yang mereka hafal. Sekiranya kita dalam kelas, cikgu boleh buat penyoalan. Maksudnya memilih pelajar secara rawak. Jadi, tetapi kalau kata kita secara PDPR, kita melalui video call lah. Itu yang saya lakukan lah, melalui video call. Apabila guru ini memilih secara rawak, murid akan sentiasa bersedia. Di mana murid ini, seperti yang saya lakukan, saya memberi ruang kepada pelajar-pelajar saya untuk memilih topik sendiri yang mereka nak hafal. Cuma sekiranya topik itu telah hafal, mereka akan pilih topik yang berlainan lah. Jadi, pelajar akan pilih topik yang mereka hafal. Sekurang-kurangnya dalam program 5 minit ini, pelajar dapat mengeluarkan 3 fakta. Walaupun pendek, walaupun ringkas, tetapi mereka boleh keluarkan 3 fakta. Sama ada secara huraian ataupun tidak secara huraian. Jadi kita beri kebebasan untuk pelajar memilih topik ini, jadi pelajar akan selesa dalam keadaan dia memberikan atau melaksanakan program 5 minit ni. Apabila guru memilih secara rawak, jadi murid akan sentiasa bersedia. Kita tak pilih. Bila-bila masa sahaja guru ini boleh minta pelajar ini untuk menyatakan fakta-fakta yang mereka hafal. Okay. Sekiranya pelajar-pelajar ini tidak dapat memberikan 3 fakta, di soal tapi tak dapat nak berikan 3 fakta ni, pelajar ini akan masuk dalam program handbag. Maksudnya pelajar kena hafalkan topik yang dia pilih ni tadi sehinggalah dia boleh hafal. Dan kalau sekiranya mereka tak boleh hafal pada masa itu, pelajar akan dibawa dalam menjadi handbag guru, di mana guru kena bersama dengan pelajar terutamanya selepas waktu PDP. Sehinggalah dia hafal dan mampu mengeluarkan fakta-fakta tersebut. Jadi pelajar memang akan cuba hafal, memang akan cuba berikan 3 fakta tu supaya mereka tak dimasukkan dalam program handbag. Ini saya telah laksanakan dalam terutama sekali untuk kelas-kelas pertengahan dan belakang. Mereka memang tak nak dalam program handbag sebab mereka tak nak kelas selepas sekolah, mereka tak nak dibawa oleh guru ke kelas-kelas lain, mereka tak nak. Jadi apa yang mereka buat, mereka mesti hafal. Jadi apabila sebelum waktu sejarah saja, sebelum guru melangkah masuk waktu PDP dia, pelajar telah bersedia dengan fakta. Itu yang kami buat di SMK Hutan Bintang. Agak macam memaksa, tetapi sebenarnya bukan memaksa. Kami cuba untuk berikan cara yang terbaik, pilihan yang terbaik kepada pelajar-pelajar ini. Okay? Baik, seterusnya daripada teknik hafalan ini, apa yang SMK Hutan Bintang dapat, murid lebih mudah untuk hafal dan memahami fakta serta maklumat dia. Misalnya kalau kata guru menceritakan tentang sumbangan tamadun Mesir Purba.
daripada akronim TIKUS. Jadi pelajar memang boleh beri sehingga daripada tingkatan 4 sehingga tingkatan 5, pelajar itu cukup hafal dengan akronim TIKUS ini. Sehingga kawan-kawan dia pun jadi hafal bersama dengan dia. Sebabnya apabila saya jumpa sahaja pelajar ini, baik dalam kelas ataupun di koridor, dia akan cakap, cikgu tikus. So dia akan cerita tikus tu apa, T tu apa, I tu apa, K tu apa, U tu apa, S tu apa. Setiap masa sekiranya berjumpa dengan salah seorang guru sejarah yang ada. Dan lama-lama, rakan-rakan dia yang mendengar ini, sekurang-kurangnya daripada 5, dia bolehlah ingat 1 atau 2. Itu bantuan daripada buddies ni tadi, kawan-kawan dia sendiri. Okay, jadi memang mudah. Pelajar memang cukup suka apabila saya beri akronim ni, pelajar cukup suka. Tetapi bila saya bawa kepada akronim ini kepada pelajar cemerlang agak sukar. Maksudnya dia macam tak berapa suka dengan teknik akronim. Tetapi pelajar kelas pertengahan dan juga lemah cukup suka. Sebab saya tanya kenapa? Cikgu, senang cikgu, pendek. Itu je mereka kata. Cikgu pendek, cikgu sikit je mau hafal. Itu je Dishumel. Yeah. Jadi pelajar-pelajar yang ada kurang kemahiran dalam bahasa Melayu ini juga memang mampu untuk menghafal fakta. Kerana dia ada kaitan. Misalnya saya ambil kat sini tikus dalam sumbangan Tamadun Mesir Purba. T itu adalah tulisan hieroglif. Jadi pelajar tahu, tulisan hieroglif dia melahirkan jurutulis. Jurutulis ini akan rekod pentadbiran. Jadi untuk T itu sahaja pelajar dapat 3 markah. Jadi bila pelajar dengar tu, cikgu seronok cikgu, suka cikgu, senang cikgu. Kerana apa? Mereka nampak, ada T je, tulis 3, ayat 1 lengkap, mereka dapat markah. Itu di SMK Hutan Melintang lah. Ya, jadi teknik ini telah menyelesaikan masalah kumpulan sederhana dan lemah dalam menjawab soalan-soalan fakta. Ini adalah contoh-contoh yang kami laksanakan lah. Di gambar yang pertama, ini adalah secara pembentangan. Pelajar cari maklumat dalam kumpulan dan membuat pembentangan. Gambar yang kedua itu berkenaan tentang peristiwa 13 Mei. Baru saja saya laksanakan dengan pelajar-pelajar tingkatan 5, topik 6.5. Topik tu saya minta pelajar buat secara infografik. Ternyata pelajar-pelajar sangat seronok. Daripada pelajar yang jarang bersuara dalam PDPR, bersuara. Cikgu boleh tak buat lebih daripada 1? Cikgu, respon mereka sangat menarik. Gambar yang ketiga itu juga pelajar pada tahun, kalau saya tak silap, tahun 2019. Jadi pelajar ini berkongsi dengan kelas-kelas lain. Yang ini pelajar kelas nombor 1 kalau saya tak silap. Baik. Gambar yang ketiga itu adalah berkenaan tentang video call yang kami buat bersama dengan pelajar-pelajar. Bahagian bawah itu adalah akronim-akronim yang saya berikan kepada pelajar. Okay. Baik. Kita teruskan tentang amalan terbaik yang ketiga, iaitu GLC Klinik Sejarah. Di mana ia fokus kepada kumpulan cemerlang, sederhana, lemah dan juga garuk. Garuk ialah gagal teruk. Baik, program ini adalah program bimbingan secara berkumpulan atau kepungan ikut tahap pelajar dan dilaksanakan seminggu ini 1 hingga 2 kali seminggu. Kadang-kadang guru secara peribadi mengumpulkan mereka ini dan membimbing secara peribadi di luar waktu yang berjadual. Okey, pelajar telah dikumpulkan atau dibahagikan dalam 4 kumpulan, iaitu kumpulan cemerlang. Markahnya adalah 61 hingga 100. Sederhana 40 hingga 60, halus 21 hingga 39 dan kumpulan garuk 0 hingga 20. Modul juga kita bahagikan kepada 4 juga. Okay. Dalam pelaksanaan modul cemerlang bersama dengan kumpulan cemerlang, di sini kami fokuskan kepada kertas 2. Kami fokus kepada soalan-soalan percubaan negeri mengikut tema. Kerana saya lihat apabila pelajar mengikut tema ini, pelajar lebih jelas bentuk soalan dan juga pelajar boleh lihat pengulangan soalan itu dalam tema itu sahaja. Jadi mereka lebih tersusun semasa menjawab soalan. Ataupun mereka lebih tersusun untuk memilih tema mana yang mereka perlu pilih. Kerana dalam sejarah, bagi KBSM, mereka boleh pilih 3 tema paling sedikit. Jadi dalam 3 tema tu dalam 5 atau 6 bab, jadi mereka boleh pergi kepada tahap yang lulus saja. Tetapi bagi pelajar cemerlang, kebanyakan mereka lebih daripada
3 tema. Bagi modul cemerlang, kami telah minta mereka siapkan lebih awal di rumah sebelum berjumpa dalam klinik sejarah, dan semasa klinik sejarah hanya buat perbincangan dan pengayaan. Maksudnya kami ulang balik soalan-soalan yang hampir sama dengan soalan yang telah mereka buat. Dan mereka ini juga buat perbincangan bersama guru dan juga badis mereka. Badis mungkin ada setengah sekolah mereka buat guru muda, ada setengah sekolah buat BFF. Di SMK Hutan Bintang kami buat badis payung member. Mereka mungkinlah lain sikit lah, tapi konsep dia lebih kurang sama. Jadi pelajar-pelajar ini apabila berbincang dengan rakan sebaya mereka, yang saya nampak mereka boleh memahami kehendak soalan, mereka boleh memahami apa yang mereka perlu tulis dalam soalan tersebut dengan lebih baik. Modul sederhana pula, sama juga kami berikan soalan daripada peringkat negeri ataupun soalan-soalan percubaan negeri juga mengikut tema, tetapi kuantiti yang lebih sedikit daripada cemerlang. Cuma di sini kami buat semasa sesi klinik sejarah ini dilaksanakan. Jadi pelajar, guru akan membimbing bersama dengan semasa sesi klinik sejarah ni. Maksudnya mereka buat soalan tu dekat sekolah. Kemudian penerangan dan pengukuhan juga dilaksanakan. Mereka agak sedikit perlahan berbanding dengan kumpulan cemerlang. Tetapi ada juga yang laju. Ada yang motivasi yang tinggi mereka telah laksanakan dahulu dekat sekolah. So dia tak ada masalah. Okay, bagi modul halus dan garu ini, koleksi kertas 2 percubaan negeri ini kami ikut topik runcingan. Okay, topik runcingan ini dalam program Kamikaze di mana kami runcingkan 3 hingga 5 bab sahaja, dan yang kami rasa melalui analisis-analisis yang kita buat, mungkin soalan itu akan keluar. Hal ini kerana pelajar-pelajar ini sebenarnya ada yang kurang bermotivasi. Bila kita bagi banyak, mereka tak nak buat. Mereka dah tolak siap-siap awal-awal. Jadi saya selalu katakan kepada pelajar, baca nota ini ataupun topik dalam modul ini mesti akan keluar dalam SPM. Kami selalu guna perkataan macam itu supaya kumpulan halus dan garu ini ada keinginan untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Dalam modul ini kami sertakan soalan berpandu, maksudnya ada jawapan berpandu dekat tepi soalan dia, dan juga ada set soalan yang biasa yang tiada panduan jawapan. Jadi kat sini pelajar akan buat dahulu bersama guru dalam klinik sejarah itu untuk soalan yang berpandu. Guru akan pandukan, okey, soalan berbentuk begini, jawapannya bagaimana. Kemudian setelah pelajar selesai menjawab soalan berpandu itu, pelajar akan diberi peluang untuk jawab soalan set biasa. Kat sini kita akan tengok sama ada pelajar tadi dapat atau tidak dengan jawapan berpandu. Tahu cari ke tak tahu cari dia punya fakta. Macam itulah. Dan dalam masa yang sama juga, guru-guru pembimbing dalam kumpulan halus dan garuk ini akan buat penghafalan mengikut tadilah akronim sekiranya ada yang berkaitan dengan topik runcingan. Baik. Penilaian daripada modul-modul ini kita akan lihat semasa percubaan. Maaf ada sedikit salah ejaan tu. Penilaian dibuat secara percubaan. Apabila markah percubaan dah keluar, pelajar ini akan berubah kumpulan sekiranya ada. Maksudnya daripada 4 kumpulan ini, pelajar boleh lompat kumpulan. Boleh naik kumpulan ataupun turun kumpulan. Dan sewaktu naik atau turun kumpulan ini, pelajar-pelajar ini, nama-nama pelajar ini diumumkan semasa perhimpunan. Pada masa itu boleh buat perhimpunan ataupun akan ditampal dalam jadi pelajar tahu, oh saya daripada kumpulan keempat pergi naik kumpulan ketiga naik kumpulan kedua masuk kumpulan 1. Dan ada juga pelajar daripada kumpulan 2 masuk kumpulan 3. Jadi kat sini pelajar akan bermotivasi untuk kekalkan diri mereka dalam kumpulan yang mereka duduk. Bagi kumpulan yang bawah, mereka akan cuba untuk naik kumpulan. Sebab setiap kali naik kumpulan tu, dia ada ganjaran-ganjaran yang telah disediakan oleh guru-guru. Misalnya dalam kumpulan cemerlang, sewaktu sesi klinik sejarah ni, mereka juga ada disediakan coklat, gula-gula, berbanding dengan kumpulan-kumpulan garuk dan lemah. Itu kita anggap sebagai ganjaran kepada mereka. Jadi kalau nak naik, you kena berusaha. Itu dalam GLC klinik sejarah. Baik, apa yang kami dapat daripada GLC klinik sejarah ini? Walaupun teknik ini teknik berkumpulan secara besar. Kenapa saya kata besar? Subjek lain, gurunya dibagikan ramai,
tapi kumpulannya sedikit. Tetapi sejarah kumpulannya besar, ada 4 kumpulan dan gurunya pada masa sebelum ini juga ada 4 atau 5 yang menengah atas. Jadi ada kumpulan yang dapat 2 orang guru, ada kumpulan yang dapat 1 guru. Okay, walaupun secara berkumpulan, tetapi pelajar akan dapat teknik menjawab soalan dan juga fakta ini walaupun ikut tahap pelajar. Kerana dalam masa yang sama, buddies ini akan bantu pelajar. Okay. Bagi murid lemah dan murid garut juga pula, mereka akan lebih bermotivasi dan cuba untuk meningkatkan markah atau grade. Mereka kat sini dan mereka akan cuba hafal. Sebab apa mereka cuba hafal? Kawan sebelah dah hafal, saya tak hafal. Mereka ada juga rasa malu. Jadi mereka akan cuba hafal. Kemudian semasa GLC ni latih tubi menggunakan tema ini bila saya lihat lebih berkesan kepada murid-murid Syumil. Dan murid yang kurang kemahiran bahasa juga mampu untuk menghafal fakta. Kerana dalam GLC kita buat 2 perkara, hafal dan juga teknik menjawab. Banyak lagi Cik Bayu. Tak ada, dah nak habis dah. Inilah gambar yang kami ada. Sedikit perkongsian. Ini antara yang kami ada lah. Kita ada bengkel dari Jawa tu macam biasalah. Kami kasih program hadiah untukmu. Okay. Ini saya nak kongsi sedikit juga amalan terbaik PDPR. Kami ada modul PDPR, program 5 minit VC, Google Site, itu saya rasa semua cikgu dah biasa, Google Form juga, dan juga My Guru. Dan salah seorang guru kami telah laksanakan melalui sistem My Guru, cuma agak sistem My Guru ni dia perlu berbayar dan nota tu dia tak boleh nak share terus. Kita kena screenshot, jadi problem sikit lah nak bagi kepada pelajar. Dan satu lagi yang saya nak share adalah melalui Google Site. Jadi guru ini telah memperkenalkan Google Site di mana semua tentang nota, arahan dan sebagainya berada dalam satu tempat yang sama dan dia cuma berikan link sahaja untuk pelajar mengikutinya. Baik, ini sedikit perbandingan kertas 1 dan kertas 2. Kalau cikgu tengok, kami buat tanda dan menang tu ada peningkatan yang lebih banyak. Ini yang lulus kertas 1 sahaja mengikut sistem walus yang kami ada. Dan seperti mana di Syumil, saya nak bentangkan tentang ini. 2018 ialah keputusan yang saya kata 5 tahun terburuk yang Syumil pernah alami, tetapi kami bangkit sedikit demi sedikit bermula tahun 2019 sehingga tahun 2020 dan pada tahun ini kami mensasarkan 90% untuk lulus dengan GPMP 5.31 dengan persetujuan pihak sekolah dan juga PPD. Dan pada peningkatan 2019 dan 2020 ini kami lihat 3 perkara tadi itulah telah membantu Syumil untuk meningkat naik. Okay, dan di sinilah kekuatan saya yang sebenar, rakan-rakan saya yang membantu saya dalam meningkatkan SPM sejarah tahun 2019 lah dan saya harap sehingga kini lah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Ayu. Nampaknya memanglah saya pun ni macam berpeluh ni dengarnya tu ya. Tapi memang cukup pernah mantap ya, cukup mantap dan meyakinkan. Tapi memang ya bila sebenarnya kita rally juga tadi tu, kita bila dengar kan dia mula-mula itu memang nampaklah. Jadi seolah-olah macam doktor pakar tentang apa nama dan memberi penerangan kan, jadi kita khusyuklah tawaduk tu insyaAllah. Jadi saya pastilah perkara ni tentulah ramai yang sudah pun dah mengikuti dan kalau ada soalan boleh dah disimpan untuk kita kemukakan ya selepas ini dalam sesi soal jawab nanti. Okay, kita yang bermas lagi. Jadi kalau boleh masa apa nama tu dalam 10 minit 15 minit tu kena kekalai ya. Tapi tak apa, kita ikuti seterusnya dan untuk tidak membuangkan masa kita. Tapi tak ada menung cantik-cantik. Masalah insyaAllah kita masih lagi on the track lah insyaAllah time kita. Kita teruskan lagi dengan menyempur ahli panel kedua kita iaitu Encik Zulkifli ya. Pelaras SPM Pendidikan Moral SMK Muara untuk memperoleh amalan terbaik dengan moral. Silakan Encik Zulkifli insyaAllah. Okey, terima kasih ya pada Tuan Moderator Cik Haris bin Lisan. Okey, kemudian yang berusaha Puan Kasmianti Siti Katiman, yang berusaha Encik Muhammad Fahmi Tajwid,
pengetua-pengetua, penonton kanan dan pegawai PPD dan guru-guru sekalian. Saya boleh dengar suara saya agak ni. Dengar juga Ustaz, dengar. Dengar clear. Baik, terima kasih semua. Saya akan membentangkan tentang pendidikan moral ya yang dijalankan di sekolah kami lah ya. Sebab sekolah kami ni kecil, ramai budaknya tu tak ramai. Jadi kami akan fokus kepada inilah, dan kalau boleh nak tepatkan masa lah kalau boleh. Okey, untuk yang pertama tu okey, ini untuk pembentangan mata pendidikan moral ya, sekolah menengah semara. Kemudian kemudian ini ahli-ahli jawatan kuasa lah yang kami telah buat ni ya, terutama ni sebab kami sentiasa bekerjasama dengan pentadbir, terutamanya pengetua ya, pentadbiran, guru kanan bidang kemudian panitia ya, dan guru-guru inilah yang kami masukkan di situ. Jadi jawatan kuasa ni memainkan peranan yang penting lah dalam setiap sekolah ya. Jadi apa hal tuju kita dan kita akulah tentang apa yang dikehendaki oleh pihak sekolah dan pihak PPD lah. Okey, kemudian yang ini untuk keputusan mata pelajaran ya, saya terus fokus pada yang ini dulu sebelum kita masuk dalam amalan ini ya. Okey, untuk yang pertama tu dalam tahun kami ambil dalam 4 tahun 2017. Dari segi kualitinya memang lah ya. Kemudian dari segi lulus okeylah dalam 64.71. Jadi GPMP-nya 741. Jadi cikgu boleh tengok di situ cikgu boleh tengok yang di sebelah itu tahun sekolah yang di sebelah ini bilangan calon itu dalam pendidikan moral. Untuk 2017 tu pun kami ada hanya 17 calon, kemudian 2018 kita ada 16 calon, kemudian 2019 ada 13 dan tahun lepas ada hanya 9 orang je. Jadi untuk memfokuskan sebab saya mengajar tingkatan 5 full jadi semua campur di situ. Jadi lebih rapatlah dengan pelajar-pelajar tu, terutama yang tahun lepas lah. Sebab saya terus fokus sama ada dia lemah ke, dia bagus ke, jadi saya terus ini Okey. Jadi dalam peratus lulus tu bila dilihat dia tak membantu sangat JMP. Jadi selepas daripada itu kami telah pihak panitia dan sekolah telah ambil GPMP mata pelajaran tu supaya sekurang-kurangnya GPMP tu meningkat kalau ada yang berkualiti. Jadi kami agak inilah yang lulus tu kami masih bantu, tetapi kita fokuskan kepada yang kualiti sebab dia boleh menarik sebab pelajarnya sedikit. Okey, yang itu untuk ini. Dan di sekolah juga peningkatan daripada CPN-nya secaranya membantu juga daripada GPMP mata pelajaran pendidikan moral. Sebab pelajar-pelajar kami pun agak lemah dari segi penguasaan bahasa jadi pihak PM, pihak ini pun membantu sama untuk meningkatkan kemahiran bahasa mereka dan dapat boleh memahami bahasa itu Okey. Okey, kemudian untuk ini program aktiviti sekolah. Jadi betul kata yang macam tadi, kita sama-sama membantu antara pihak panitia dan sekolah. Walaupun kadang-kadang kita menjalankan panitia,
kalau sekolah tidak bekerjasama atau pihak-pihak tidak bersama, agak susahlah nak jalankan itu. Jadi yang di sebelah itu untuk program inklusi sekolah pun kami ikut dan kami pun buat untuk intervensi untuk panitia, untuk program panitia. Okey, jadi untuk yang program sekolah ni, program 3K, ya, program 3K ni bukan ini ya. Dia program 3K ni lebih kepada ini pihak sekolah, pihak tabir peranan. Pertamanya kerohanian, kehadiran dan kecemerlangan. 3K. Jadi kalau katalah kehadiran pelajar tidak memuaskan, tak boleh jadi ini juga ya, dia jadi masalah juga. Dan kerohanian penting. Terutamanya bila kami akan bagi dua macam tu, kalau program 3K ni untuk kerohanian, pelajar-pelajar Islam dia akan pergi ke surau, dan untuk pelajar-pelajar yang moral ini kami akan ambil dan letakkan dia satu tempat untuk motivasi dia, dan juga untuk ni lah mungkin kami akan bagi dia untuk pendidikan moral itulah, untuk jalankan di situ. Kemudian untuk kehadiran selama 2 tahun yang ni 2019 dengan 2020 tu, kehadiran cukup memuaskan, hampir 100%. Kalau dalam program untuk moral ya. Jadi itu kami dah boleh, tak ada masalah sangat. Kemudian usaha kemelangan, itulah yang kami buat, program-program yang dibuat oleh sekolah. Okey, kemudian untuk yang kedua tu, semester prihatin. Semester prihatin ni pun telah dibuat. Kami bekerjasama dengan PIBG, iaitu mereka telah memberi minum dan makan waktu pagi, dan pihak sekolah telah memberi waktu tengah hari. Jadi untuk tahun lepas dan tahun sebelum tu, untuk sesi petang, kelas petang, kami ada buat kelas petang, ditaja di situ Jadi pelajar-pelajar ni dia seronok untuk datang, adik. Kalau petang pun dia sanggup datang Okey, kemudian program TCA, Tuition Cemerlang Akademik. Yang ini semua terlibat lah. Terutamanya kalau moral kan, terus untuk ni lah, ambil yang cemerlang ini dan kita bagi laki tubi. Dan satu lagi untuk 3 tahun yang lepas itu memang pelajar-pelajar cemerlang ni sentiasa bertanya, ada kerja lagi tak? Ada kerja lagi tak? Itu yang boleh membantu guru yang ini, bagi dia boleh menyiapkan Kemudian program dulang emas. Program dulang emas ini kami buat ialah bila di saat-saat akhir lah, yang bulan 11, 12, 1, 2 tu, maksudnya kami dah kepung pelajar-pelajar di situ untuk mendapatkan sama ada dia lulus ataupun dia untuk cemerlang. Jadi dia sentiasa mengikuti program ini. Dan itu juga tahun lepas pun kami bagi juga untuk dalam bentuk video audio ni sebab mereka di rumah, cukup sama juga dengan tahun ini. Dan juga bila dah bersemuka, kami terus buat untuk ni pihak tabligh apa semua menyokong ni kemudian motivasi, kemudian guru bimbingan kaunseling juga terlibat, dan juga dari pihak PPD pun ada yang hadir datang untuk beri motivasi kepada pelajar-pelajar kami. Okey, kemudian sokongan PIBG dan PPD yang ini sentiasa lah, sebab mungkin kami bersebelahan pun mungkin lebih senang berinteraksi kan. Okey, kemudian program intervensi panitia, yang ini program 3, yang ini khusus yang panitia buat untuk program 3 ni. Nanti saya terangkan lebih jelas lah untuk program 3 ni. Kemudian PLC ni, guru-guru kami untuk panitia, kami pun tak ramai guru panitia, guru moral pun ada 3 orang je. Jadi sentiasa berjumpa dan sentiasa memikirkan apa yang dibuat. Jadi sama-sama membantu untuk itu. Kemudian PDP Pekesan pun sentiasa dibuat untuk di dalam kelas, ataupun sekarang kalau dalam PDP pun
tahun lepas pun banyak PDP Pegesan tu banyak kita buat T2P yang di situ. Okey, TCA dan Mendulang Emas ini yang kita masukkan dalam intervensi sekolah jugalah. Kemudian ini sambung ganjaran ini yang dikhususkan untuk panitia di mana kami janjilah dengan pelajar-pelajar yang mendapat cemerlang kami akan bagilah ganjaran sedikit untuk dia. Jadi dia selama 3 tahun ni adalah nampak perubahan tu ada, walaupun mungkin itu bukan salah satu daripada ini, tapi nampaklah pelajar tu cuba juga untuk ini Okey, kemudian jalinan jaringan dan kongsi ilmu bersama SIC ini dan biasalah Cik Haris dia selalu kalau di Simwar itu dia selalu datang lah. Dia, saya ingat tahun lepas dia tak datang. Yang lain tu dia bagi motivasi, dia bagi ini dia kami sentiasa berhubung dengan dia itu ini. Okey, jadi itu saya rasa itu program intervensi sekolah. Okey, ini yang saya buat untuk program 3 ni Baik, jadi kami gunakan pendekatan 5W tu, tapi ini kita dah alih bahasa Melayu ni ke. Jadi apa dia? Kita sebut program 3. Kemudian siapa? Kami khaskan itu untuk murid-murid yang cemerlang yang boleh untuk boleh dibantu untuk dia jadi cemerlang kan bila waktu PDP atau PDPR dan kelas TSA kemudian untuk mendulang emas. Jadi waktu PDP itu kami fokuskan pada PDP atau PDPR, kemudian tuition cemerlang akademik dan mendulang emas. Itulah perkara yang kami ulang-ulang untuk pelajar-pelajar moral. Okey, untuk mengapa ni, itu kita meningkatkan kemahiran menjawab soalan kebat dan meningkatkan kualiti jawapan murid menerusi teknik 3N, 3S dan 3C. Untuk kalau guru-guru moral, dia fahamlah N tu apa, S tu apa, C tu apa. N ini ialah nilai, S ialah huraian dan contoh. Dan setiap kali kami masuk dan mengajar pelajar, ini yang ditekankan dulu. Maksud dia tahu nilai, dia tahu huraian, dia tahu contoh. Maka saya letak 3 sebab 3 ini menunjukkan itu paling minimum. 3. Jadi kalau buat banyak, mungkin ada pelajar yang lemah dia agak lupa. Tapi kalau 3 itu, dia akan ingat. 3. Kalau pelajar yang cemerlang, dia tak ada masalah. Dia akan buat akan lebih daripada 3. Jadi itu basic dia yang kami buat untuk 3 nilai, 3 huraian dan 3 contoh. Jadi program 3 ni yang dibuat setakat ini insyaAllah lah. Alhamdulillah. Boleh diserap oleh pelajar-pelajar yang cemerlang itu. Okey, kemudian bagaimana tu? Okey, langkah kita buat ni untuk ini ialah aktiviti sumangsaran menyerangkan nilai. Jadi sumangsaran itu setiap apa yang kami masukkan ialah mesti menyerangkan nilai. Itu paling utama. Ini kita letak dalam silibus yang lama silibus yang baru ni dia dah lain sikit tapi masih menetapkan nilai. Jadi untuk sumangsaran ni setiap kali masuk kami akan buat tanya nilai dulu. Apa pun terjadi pun nilai itu kena tahu. Kita lebih kurang ada 36 nilai. Jadi pelajar-pelajar tu mesti memahami nilai dulu. Ataupun dia hafal dulu apa nilai-nilai yang dah. Jadi bila dia tengok soalan, dia tahu dah nilainya. Kemudian 2, menghasilkan huraian yang benar berdasarkan nilai. Makna huraiannya itu mesti berkaitan dengan nilai. Jadi pelajar-pelajar tu tahu mana daripada huraian itu, kalau kata nilai, apa nilai yang dibuat. Dan tahu apa huraiannya. Ini kalau cek model, dia fahamlah. Huraian itu mesti berkaitan dengan nilai. Kemudian 3-nya, membimbing murid menyatakan contoh yang sesuai. Sebagai guru,
selalunya kalau macam saya selalunya dan 17 orang tu ataupun 9 orang terus kepada mereka. Jadi tak ramai kan sebab dalam satu kelas macam itulah. Jadi dia tak ramai, jadi senang bimbing setiap orang. Yang mana lemah tu saya terus jumpa ini dan apa yang dia nak. Kecuali mungkin ada jugalah pelajar kami yang dia langsung dia baca boleh tapi tak memahami apa bendanya. Jadi terpaksa guru tu bimbing sehingga dia boleh dapatlah sekurang-kurangnya satu atau dua soalan dia boleh dapat jawab. Kadang-kadang kita ramalkan sikit pun kadang-kadang ada benda tu sebab kalau ikut nikah moden ni dia tutup soalannya. Jadi benda itu berulang-ulang. Kalau kita ini pun dia masih lagi boleh ingat benda-benda itu. Okey, kemudian pembelajaran kendiri dan guru sebagai pemudah cara. Jadi kalau untuk pelajar cemerlang dia boleh buat sendiri dan dia boleh belajar sendiri dan dia dapat apa yang dia hendak. Kemudian sebagai guru cuma kita beri dia untuk dia motivasi sedikit untuk dapatkan nilai di situ. Jadi saya tengok dalam trend 2-3 tahun ni, di sekolah saya ni, yang pelajar-pelajar cemerlang ni dia memang sangat ini motivasi sekali. Kita cakap sedikit pun dia dah ini. Jadi dan 3 tahun yang ini, yang peningkatan ini, jadi dia sentiasa begitu, yang dapat trend yang begitu. Bukan saya nak katakan itu ini di sekolah saya lah. Saya tak pastilah kalau sebab budaya-budaya sekolah masing-masing ini Jadi mungkin sekolah saya pelajarnya tak banyak, jadi kita memang boleh fokus pada dia. Kalau seorang tak datang, 2 orang tak datang memang tahu dah. Jadi kita memang akan macam itu. Jadi itu yang kami buatlah untuk amalan terbaik pendidikan moden. Kemudian ada banyak lagi yang ini, terutamanya untuk latih tupi, untuk pendidikan moral ni, setiap hampir dengan peperiksaan SPM, kami akan cari, nanti akan cari, utamanya peperiksaan percubaan daripada negeri-negeri lain, dan itu kami kumpulkan, dan pihak pentadbir pun tak ada masalah untuk kami photostat, berapa banyak kami dapat photostat, tak ada masalah. Jadi di situ kami sentiasa bagi untuk dia terus buat latihan-latihan tu. Sampai satu masa mereka dah memang bila tengok soalan tu je dia dah faham apa jawapan yang dikehendaki. Lagi, dia soalan lagi. Sikit. Okey. Okey lebih kurang ada 2 slide macam tu je lagi lah. Okey, ni hasil kerja murid semasa PDPR yang tahun lepas. Saya cukup suka. Walaupun saya terpaksa dan kami, bukan saya je lah dalam kumpulan kami tu panitia tu, cukup suka semasa PDPR tu, sekarang pun masih ada tu. Lepas ketangkap gambar hantar pada mereka, dalam tu mereka hantar balik, kita tanda pula hantar balik, jadi posting-posting macam tu Jadi saya suka ini daripada tahun lepas lah. Mereka buat, saya tanda-tanda hantar balik pada mereka Jadi sentiasa bergerak macam tu. Dan yang akhir sekali ni lah, ini yang jalinan jaringan bersama kongsi bersama CIS Plus lah, Encik Aris yang bagi pada masa itu. Ini saya ingat tahun 2019 rasanya 2018 begitulah. Yang ini pelajaran di sini memang inilah 100% lulus pada masa ini Okey, saya rasa itu sajalah yang boleh saya sampaikan, dan saya juga mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang terlibat, bukan saya dan juga panitia, dan bukan saja daripada ini dan saya memang mengucapkan terima kasihlah daripada semua pihak IBG, daripada pihak pentadbir, daripada pihak PPD, daripada semuanya yang telah memang memberi kerjasama yang baik, yang apa pun yang
kami rasa memang cukup lengkap untuk kami buat tu. Saya rasa itu je. Terima kasih. Terima kasih Zul Kifli. Tahniah tepuk tangan yang mantap. Dan kita dapatlah lihat tadi bagaimana sebenarnya dengan moral nampak je senang ya Cik Zul ya. Tapi sebenarnya amat sukar ya. Sebab salah satu masalahnya masalah bahasa. Tahniah insya-Allah. Kalau ada ya tuan-tuan puan kalau ada soalan sila kemukakan nanti ya untuk sesi soal jawab ya yang akan kita buka selepas saja pembukaan ketiga ini berakhir. Okay, seterusnya untuk tidak melengahkan masa lagi, kita jemputlah ya untuk panel terakhir kita ya iaitu Puan Normah Hamdi Dali ya, Guru Kanan Kemanusiaan SMK Tun Abdul Razak Selekah ya untuk membentangkan amalan terbaik geografi. Dengan hormat dipersilakan Puan Normah. Okey, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Moderator kita hari ini ya, Encik Abdul Haris bin Muhammad Ehsan selaku Pegawai SIC Plus Sains Sosial. Kemudian seterusnya yang berusaha Ketua Pegawai Pendidikan Daerah kita, Puan Kasimiati binti Katiman yang sentiasa menyokong saya daripada dulu lagi sehingga sekarang ya. Kemudian seterusnya kepada pegawai-pegawai PPD yang terlibat pada hari ini, semua pengetua, penolong-penolong kanan, guru-guru kanan dan seterusnya kepada semua guru-guru yang terlibat dengan Google Meet kita pada hari ini tentang untuk sama-sama berkongsi tentang amalan terbaik untuk subjek masing-masing. Memandangkan masa agak singkat dan saya yang terakhir, jadi saya cuba ya habiskan secepat mungkin dan saya akan terus fokus pada apa yang saya buat pada pelajar saya. Walaupun sebenarnya ada banyak yang kita lakukan tapi bila saya kaji dengan pelajar saya tanya balik feedback, ada dua teknik ataupun kaedah yang mereka kata bila saya buat pada mereka itu boleh sangat membantu. Jadi saya akan kongsi pada hari inilah. Jadi harapnya tak memakan masa yang lama, ada dua sahaja. Okey. Dapat juga ada extra time ada insya-Allah. Sekejap ya. Okey, saya kongsikan PowerPoint saya pada hari ini. Boleh nampak tak? Okey, nampak. Okey. Ya. Baik. Baik, ini adalah antara dua teknik yang saya guna kepada pelajar saya dan saya jangka teknik ni saya boleh juga diaplikasi untuk subjek lain. Okey, yang pertama my checklist dan juga yang kedua ialah skeleton game. Yang mana kalau ikutkan untuk subjek geografi, dia ada banyak jenis soalan dia ada objektif, kemudian dia ada soalan peta, dia ada soalan craft, ada soalan struktur dan soalan esei. Yang ni menyebabkan sebahagian daripada pelajar dia hanya boleh separuh saja kuasai, kemudian separuh lagi tak dapat, terutama soalan esei lah. Jadi apa yang saya buat untuk pelajar saya, yang mana tahun ni tahun 2020 adalah merupakan cabaran yang paling besar ya, kerana tahun 2020 pelajar saya hanya ada 4 saja yang ambil sebab yang lain pelajar saya kongsi dengan subjek bahasa Arab. Jadi 4 bermakna kalau kira kita peratus, 25% untuk seorang. Boleh bayang tak? Jadi saya rasa sangat takut ya masa tu bila tengok ada 4 seorang membawa 25% dan yang paling menakutkan saya ialah daripada 24 orang itu, 2 orang memang sentiasa gagal. Kalau lulus pun 40 saja, itu pun kalau saya rasa macam nak bagi semangat saya naikkan sikit jadi 40. Tapi kalau ikut yang sebenar memang tak boleh nak lulus. Kemudian yang 2 lagi tu seorang sederhana dan seorang lagi memang saya percaya dia garanti boleh capai A. Jadi memikirkan keadaan macam tu, macam mana saya nak bantu pelajar saya yang sentiasa gagal 2 orang tu, kerana yang seorang lagi tu datang daripada sekolah
lain yang tidak mengambil background akademik dia ambil agama saja. Jadi dia hanya boleh bahagian hafalan memang TikTok, tapi bahagian akademik memang tak boleh. Sukar, memang sangat sukar. Yang seorang lagi memang agak lemah lah dan sangat pasif. Jadi macam mana saya nak buat supaya mereka boleh kuasai semua soalan yang pelbagai kemahiran ni yang ditanya dalam SPM geografi. Jadi yang pertama saya buat my checklist. My checklist ni bermakna saya fokus pada maksudnya contoh kalau untuk CEO ni fokus pada soalan objektif. Nanti saya akan tunjuk macam mana caranya saya buat supaya mereka boleh kuasai objektif tersebut. Walaupun soalan objektif tu banyak yang 40 soalan. Kemudian TUA, KU3P, KI3P ni adalah untuk soalan esei dan juga struktur, boleh diguna bersama. Dan TAS 3P ni adalah untuk soalan graf ni ya. Okay, soalan graf. Okay, yang soalan untuk peta saya apply guna skeleton game dan juga video peta ya, nanti saya akan tunjukkan. Okay, baik. Untuk CEO iaitu singkatan untuk cemerlang objektif ya. Ini contoh soalan ni, ini contoh soalan. Cikgu boleh juga apply untuk subjek cikgu ya. Saya tunjuk macam mana kita nak guna ataupun kita nak aplikasi CEO ni. Yang pertama kita pastikan pelajar kita check dulu mana clue dia. Macam contoh sekarang dia nak soalan ni nak igneous berubah kepada metamorfosis. So sekarang ni clue dia sekarang ialah metamorfosis. So pelajar kena kenal pasti dulu dia punya clue soalan. Kita dah tahu okay, dia nak jadi metamorfosis. Kemudian kita minta pelajar bagi dulu dia punya jawapan. Jangan kita bagi dulu. Dan bila selesai dia bagi, kita akan cek balik betul ke salah. Kalau betul kita cakap betul lah, kalau salah kita cakap salah. Dan sinilah yang sangat membantu pelajar iaitu yang keempat, langkah yang keempat. Murid menerangkan jawapan bermakna katakanlah jawapan ni murid dah bagi, dia dah betul, okey, proses dia tekanan haba yang tinggi. Tapi selepas itu kita takkan terus ke soalan berikutnya. Kita akan minta pelajar terangkan jawapan yang lain. Kenapa mereka tak pilih jawapan A, B dan juga D. Okey. Contoh, okey dia kata okey soalan nombor 1 jawapan A sebenarnya serpihan batuan ni untuk proses batuan enapan. Kemudian B dia akan terang lagi yang ni pun untuk proses enapan. Dan D, kenapa salah kan? Kenapa bukan jawapan untuk metamorfosis? Yang ini sebenarnya untuk proses batuan igneous. Macam tu proses dia untuk objektif. Jadi bila pelajar boleh terangkan dia punya sebab, secara automatik bila keluar je soalan tentang, katakanlah soalan tentang pemadatan ataupun penyemanan, automatik dia akan tahu dah okey ini memang betul untuk batuan enapan. Okay, kalau timbul pilihan jawapan yang lain. Kemudian guru boleh bincanglah jawapan yang lain ataupun kemungkinan lain. Guru boleh tanya, okey kalau keluar yang lain, yang ini tu pula apa sebenarnya? Dia nak cerita tentang apa? Macam tu. Okey, ini untuk yang soalan aneka pilihan yang mudah lah. Bagi untuk aneka pilihan yang sukar, maksudnya aneka pelbagai pilihan, dia ada 1, 2, 3, 4. Biasanya kita akan guna cara yang sama, cuma yang ini kita boleh guna 2 kaedah. Yang pertama tadi, pelajar dah baca clue, kemudian pelajar bagi jawapan, kemudian kita minta pelajar kita terangkan kalau banjir kilat ni kenapa dia salah sebab okey ini di kawasan bandar, ini nak kawasan tanah tinggi. Dia punya clue dia tanah tinggi. Kemudian jerebu. Jerebu kenapa salah? Sebab jerebu ni untuk pembakaran terbuka. Dia bukan untuk pembinaan jalan raya di kawasan tanah tinggi. Jadi jawapan dia memang inilah sebab kalau kesan pembinaan jalan raya ni mesti melibatkan penebangan pokok. Jadi bila penebangan pokok dia pasti akan menyebabkan suhu meningkat dan juga habitat fauna terjejas. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua ialah
Okey. Cara yang kedua ialah selepas pelajar dapat clue, mereka analisis pula pilihan jawapan. Contoh berlaku banjir kilat. Banjir kilat pelajar dah tahu dah ini ialah untuk kawasan bandar, bukan kawasan tanah tinggi. Jadi secara automatik kita akan potong jawapan untuk yang ada nombor 1. Maksudnya jawapan A dengan jawapan B kita akan potong siap-siap. Jadi tinggal jawapan 2C dengan D. Jadi pelajar dah tak perlu risau, dia dah pilihan jawapan dah tinggal sikit. Okay. Kemudian kita tengok pula yang kedua, kejadian jerebu. Kejadian jerebu pun sebenarnya dia bukan jawapannya kerana dia pembakaran terbuka, jadi potong jawapan yang ada 2. Jadi A dengan B tadi dah potong, kemudian potong jawapan C. Dia ada 2 kan, sebab 2 tu salah. So jawapannya memang akan dapat terus jawapan D. Itu adalah contoh untuk teknik CEO ya. Saya rasa boleh juga aplikasi untuk subjek lain yang ada soalan objektif. Dan selain daripada itu saya juga ada buat guna Google Form ya. Guna Google Form yang mana dalam Google Form ni bila pelajar jawab mereka boleh dapat jawapan secara terus dan mereka boleh semak balik mana yang betul, mana yang salah. Yang ini kalau nanti saya boleh paste dalam chat lah supaya dah hilang. Saya akan paste dalam chat supaya yang mana guru geografi nak guna boleh guna. Okey ya. Baik, yang seterusnya ialah untuk soalan tadi ada soalan struktur, ada soalan esei. Baik, untuk soalan struktur dan juga soalan esei, yang ini dalam geografi dia akan tanya 2 perkara selalunya, iaitu soalan esei tentang alam sekitar dan soalan esei tentang manusia ataupun pembangunan negara ataupun tentang sosioekonomi. Jadi kita dah terangkan kepada pelajar siap-siap, dia ada 2 saja, 2 cabang, alam sekitar ataupun bukan alam sekitar. Jadi untuk memudahkan pelajar, sebab ada pelajar yang bagi tahu, terutama yang pelajar yang lemah, bila dia tengok soalan, dia tahu soalan tu nak apa, keywordnya, clue soalan tu apa. Tapi dia nak mula jawab tu, jawapannya tak datang dekat kepala dia kata. Sudah saya kata, macam mana ya supaya bila dia nak recall tu tak dapat. Jadi saya fikir-fikir apa cara yang boleh membantu pelajar saya supaya bila dia tengok soalan, okey dia tahu tapi dia tak ingat bila nak jawab, dia tak ingat apa sebenarnya fakta yang dia kena tulis. Jadi untuk memudahkannya saya apply balik mnemonik tuah ni. Mnemonik tuah ni sebenarnya juga perkongsian daripada rakan saya yang banyak membantu iaitu Puan Badara. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ya kepada Puan Badara kerana bila saya apply mnemonik yang Puan Badara perkenalkan tu, dia memang sangat membantu. Baik, jadi saya tunjukkan macam mana saya apply mnemonik tuah ni ya untuk esei alam sekitar. Nanti saya tunjuk untuk esei yang bukan alam sekitar pula ya. Baik, yang pertama kita kena bagi tahulah tuah ni apa dia. Apa dia elemen tuah. Baik, contoh. Yang pertama, kalau soalan keluar je tentang ada je perkataan alam sekitar, tolonglah ingat tuah iaitu T tanah, U udara, A air, H hutan dan juga H haiwan. Bermakna bila pelajar nak jawab tentang soalan esei ataupun struktur, kalau ada je perkataan alam sekitar, jadi fokus pada sama ada kesan ke ataupun kepentingan ke, fokus pada apa jadi pada tanah, apa jadi pada udara, apa jadi pada air, hutan dan juga haiwan. Dengan ini pelajar tak perlu fikir terlalu banyak, dia dah tahu dah kalau alam sekitar ni inilah jawapannya, ada 5 saja. Jadi boleh create jawapan. Nanti saya tunjuk macam mana pelajar nak bina ayat pula. Kemudian kena pasti clue soalan dan juga markah.
Kemudian kenal pasti fakta tentang tuah. Okay. Dia tahu makna kalau T tu tanah. Jadi fakta tentang tanah apa dia. Okay. Kemudian kita bimbing pelajar untuk bina ayat berdasarkan fakta, huraian, contoh. Ini untuk soalan esei lah. Kalau soalan struktur kita boleh bimbing pelajar bina fakta dengan huraian saja ataupun fakta dengan contoh saja. Kemudian kita mesti train pelajar tu untuk tulis fakta, huraian, contoh ni dalam satu perenggan yang mudah. Perenggan yang mudah. Okay, baik. Ini contoh ya. Okay, contoh ini soalan SPM tahun 2018 yang mana soalan ni agak sukar sikit sebab dia tak bagi dengan jelas. Dia hanya bagi dalam bentuk sedikit soalan dan juga stimulus ya ataupun jadual ya. Jadual pun dia tak sebut di sini turun ke naik. Bermakna pelajar kena analisis soalan, kena analisis jadual. Jadi apa yang kita perlu buat di sini ialah yang pertama tadi dah kenal pasti dah clue tuah tu tentang tanah, udara, okay, air, hutan dan juga haiwan kan. Jadi macam mana kita nak fokuskan pelajar tu supaya bila dia nak baca soalan macam ni cara dia. Okay, yang pertama kenal pasti clue soalan dia nak apa? Kesan. Kesan kepada siapa? Alam sekitar. Fokus kepada kesan alam sekitar. Kemudian dia ada bagi ni perubahan keluasan tapi dia tak maklumkan, soalan dia tak maklumkan meningkat ke menurun. Maknanya seterusnya pelajar kena tengok dulu soalan ni nak berapa markah. Jika dia nak 6 markah bermakna pelajar ni kita bimbing dia untuk tulis fakta, huraian dan contoh. Kita jangan bimbing minta dia tulis fakta dengan huraian saja sebab ini akan menyebabkan pelajar hilang markah. Sebab format baru ni dia berdasarkan rubrik. Rubrik bermakna jika pelajar tu bagi senaraikan saja jawapan walaupun dia tahu macam contoh hakisan tanah suhu meningkat. Tapi pelajar tak boleh dapat 6 markah. Dia hanya layak dapat 2 markah saja ataupun 1. Tapi kalau pelajar tu bagi fakta dengan huraian, dia akan dapat 4 markah saja maksima. Kerana soalan rubrik yang 6 markah ni dia memerlukan contoh. Tak kiralah apa-apa contoh. Kalau dia bagi contoh makna dia ada peluang dapat markah penuh ataupun paling sedikit ada 5 markah. Ini menyebabkan saya memang train pelajar saya apa-apa pun mesti bagi contoh supaya pelajar tak hilang 1 pun markah daripada jawapan yang ditulis. Kemudian dia kena analisis, minta pelajar analisis stimulus ataupun jadual yang diberi. Kalau ikut di sini menurun nilai jumlah keluasan tumbuhan hutan bakau sebenarnya. Yang A tu ini soalan B kan. Soalan A tu sebenarnya dicerita pasal hutan bakau semakin berkurang. Jadi kalau hutan bakau semakin berkurang mestilah kesan dia negatif. Kalau kesan negatif, jadi kita minta pelajar cari, ni langkah yang pertama, kena pasti soalan. Langkah yang kedua, kita minta pelajar senaraikan dulu. Macam dulu kita panggil dia sebagai rangka soalan lah. Tapi kita minta dibuat secara tersusun. Rangka soalan makna minta pelajar tulis tuah dulu. Lepas tu minta dia tulis jawapan di sini. Bermakna kalau T dah tahu dah untuk tanah kan. Jadi apa jadi pada jika hutan bakau tu berkurang. So hakisan tanah macam-macam lagi lah. Mungkin tanah runtuh dan sebagainya kan. Jadi bila dia dah dapat saja kesan ni, kita pergi ke langkah yang ketiga, bermakna minta pelajar tulis dalam bentuk fakta, huraian, contoh. Langkah pertama sebelum pelajar pandai, saya akan pastikan pelajar tulis macam ni. Fakta 1 baris, huraian 1 baris, contoh 1 baris supaya dia tak bertindan. Nanti pelajar confused. Pada peringkat awal saya buat fakta, huraian, contoh. Saya buat macam ni ya, fakta, huraian, contoh. Tapi bila pelajar nak aplikasi dalam perenggan, dia confused pula nak tulis. Mula-mula kita baca secara dari kiri ke kanan, tapi bila nak tulis kena dari atas ke bawah, dia confused. Jadi saya dah buatkan petak macam ni, fakta, huraian, contoh. Jadi senang saja. Bermakna macam contoh, macam mana dia nak tulis. Baik,
bila dia dah dapat fakta di sini, macam contoh saya ambil contoh sini ya, kesan kepada hutan ya, ekosistem hutan paya bakau kan. Bila dia nak negatif bermakna kita minta pelajar masukkan kata kerja lah, ni wajib, mengganggu ekosistem hutan paya bakau ataupun menjejaskan ekosistem hutan paya bakau. Dan di sini juga saya tegaskan kepada pelajar, bila nak tulis fakta, pastikan dalam fikiran mereka tanya apa sebenarnya yang nak ditulis. Okay, ekosistem hutan paya bakau. Okay, tengok dia kesan, jadi kita masukkan kata kerja. Kemudian di bahagian huraian, mereka kadang-kadang tak ada idea. Jadi kita pesan kepada pelajar, di bahagian huraian, kamu kena fikir bagaimana ekosistem ni boleh terganggu. Jadi bila kita maklumkan begitu, mereka secara automatik, okey, bagaimana rantaian makanan terjejas. Dia sambunglah dan seterusnya. Bagi contoh ni biasanya mudah saja, fikir tentang paya bakau. Kalau paya bakau tentulah pokok bakau. Siapa yang terjejas? Di sini persoalan dia siapa? Jadi ulatlah. Sama juga yang kedua, cuma beza yang pertama, yang kedua, contoh yang kedua ni, kadang-kadang pelajar dia tak tahu nak masukkan kata kerja. Cikgu, dah dapat dah dia punya kesan tapi kata kerja tak tahu nak masuk macam mana. Dia terus tulis saja macam contoh ni ya, habitat fauna ataupun akuatik terjejas. Terus saja dia ambil habitat akuatik terjejas, habitat hidup akuatik dan terjejas ni maksudnya kata kerja dia masuk di bahagian belakang. Macam tu pun boleh, tak ada masalah. Jadi bila dah buat macam ni, bila masuk dalam peperiksaan, dia terus saja boleh dapatkan satu perenggan yang mudah untuk mendapatkan 6 markah. Baik, yang seterusnya ialah untuk yang ketiga, mnemonik yang ketiga dan keempat ini fokus juga kepada soalan esei dan struktur, tapi yang ini saya cipta untuk pelajar saya jawab soalan langkah dan usaha. Sebab dalam geografi ni biasa dia akan tanya faktor, kesan ataupun kepentingan ataupun langkah dan juga sumbangan. Jadi setiap satu jenis soalan tu saya cipta dia punya mnemonik supaya pelajar tak blur bila masuk dalam dewan dan dia nak jawab, dia lebih mudah untuk recall balik ni. Okay, kalau macam struktur langkah, dia akan terus kalau kata KU 3P, dia dah tahu dah, okay, K ni apa. Tapi sebelum tu kita kena maklum kepada pelajar lah, K tu apa. Contoh ya, kalau untuk keluar je soalan langkah, alam sekitar ataupun untuk pembangunan negara, tapi biasa yang ini saya fokus untuk alam sekitar lah dulu, pembangunan negara saya akan terangkan yang keempat nanti ya. Okay, U. Yang kedua ialah undang-undang alam sekitar. Okay. Yang ini saya pluskan sebab format baru dia tak nak, yang ini dia nak tentang kalau cerita pasal kempen apa. Jadi cerita apa di sini dia kena cerita. Jadi saya pluskan fenomena lah. Baik, P. Dia ada 3 P di sini. P yang berikutnya pendidikan alam sekitar. P yang seterusnya R&D ya, ataupun pendidikan pembangunan, dan P yang berikutnya penanaman semula ataupun pokok bakau. Bermakna teknik ni saya cipta supaya untuk bagi clue kepada pelajar yang tak ada idea bila nak jawab. Dia tak tahu nak mula dari mana. Sebab bila dekat-dekat peperiksaan selalunya pelajar dia stres sebab banyak benda nak ingat. Jadi saya cipta yang ini supaya bila yang langkah je ingatlah KU 3P. Okay? Dan jika soalan tu tentang sumbangan ke ataupun kepentingan yang fokus kepada sosioekonomi ataupun pembangunan negara, maksudnya bukan alam sekitar, saya cipta key 3P. Maknanya tak banyak dia punya mnemonik yang dia nak sebut. Satu ku, satu key. Okey, apa dia key? Baik, bila fokus pada sumbangan ataupun kepentingan ataupun kesan kepada pembangunan negara yang bukan alam sekitar, tukar sikit ya key je maksudnya. Kemudian asas, K, I, infrastruktur, P, peluang pekerjaan, P, pendapatan individu dan P, pendapatan negara. Baik, ini adalah pilihan jawapan yang saya kaji masa
dalam skema yang mana jawapan-jawapan ni selalu keluar dalam soalan-soalan yang ditanya. Majoriti soalan akan terima jawapan ni. Jadi daripada situ saya fikir saya gabungkan jawapan ni dalam satu mnemonik supaya walau apa pun soalan yang keluar, pelajar akan ada idea untuk jawab. Bermakna pelajar tak perlu hafal terlalu banyak, mereka hanya ingat sedikit dan mereka boleh buat ayat. Cara nak buat ayat sama macam tadi ya. Sama yang macam mula-mula tadi. Kemudian saya juga selain daripada saya bagi secara manual, saya juga bagi mereka dalam bentuk Google Form ini ya. Nanti saya kongsilah dalam bahagian chat supaya guru-guru yang nak guna boleh guna. Baik, seterusnya. Ini dah nak habis ya. Sekejap je. Baik, tas 3P. Tas 3P ni khas untuk soalan graf ya. Sebab tadi ada banyak jenis soalan yang ditanya, soalan graf. Untuk soalan graf, tas 3P ni saya, cara nak jawab saya, pelajar biasanya boleh jawab sebab soalan graf ni tak susah. Cuma masalah saya sekarang ialah pelajar saya bila jawab, dia suka tertinggal ni. Paksi Y, label paksi X, kemudian tajuk. Mereka boleh lukis tapi masalahnya mereka tertinggal ni yang membawa markah kepada graf yang dibagi. Jadi bila saya fikir macam tu, apa saya perlu buat supaya pelajar saya akan dapat markah penuh, 8 markah penuh bila mereka lukis graf. Jadi saya cipta lagi satu mnemonik iaitu tas 3P. Baik, apa dia tas 3P? Baik, tas 3P ni ialah perkara-perkara yang perlu ada, wajib ada dalam graf. Yang pertama ialah tajuk. Yang kedua, skala. Yang ketiga, paksi Y. Yang keempat, paksi X dan yang kelima ialah plotan. Yang ini ya. Maksudnya selepas dia bina graf, saya akan pastikan pelajar saya check guna tas 3P iaitu tajuk, ada tak tulis tajuk. Kemudian skala. Skala maksudnya ruangan inilah ruangan ini. Setelah dia tengok soalan, ada tak diisi bahagian ni. Ikut skala yang diberilah, nanti saya tunjuk contoh soalan skala. Kemudian ada tak dia label pada paksi Y. Paksi Y dah tentu ada ni, dah berdiri tapi ini lupa ni label. Bila tak label ini, contoh 1000 tong ni sehari, automatik bila dia ini lukis plotannya betul tapi dia tak boleh dapat markah sebab nilai pada paksi Y ni tak ada ataupun salah. Jadi kita minta pelajar check lah ada tak paksi Y, label paksi Y, ada tak unitnya. Dan berikutnya paksi X. Yang ini pun selalu pelajar lupa bila mereka dah tulis. Ni bahagian ujung ni lupa, tak tulis. So di situlah saya cipta tas 3P ni supaya mereka check balik ada tak, lengkap tak semua. Dan akhirnya plotan lah ni. Plotan biasa mereka buat dengan baik tapi bergantung kepada nilai skala yang ditulis. Jadi ini untuk graf. Kemudian ini akhir sekali tentang game skeleton. Baik, game skeleton ni terhasil pada tahun 2018 bila pelajar saya mengalami masalah tak bawa protector sebab protector sangat penting untuk ukur bearing. Kalau tak ada alat memang susah. Memang kita bawa juga ke sekolah tapi bila kadang-kadang lepas sekolah pelajar masih tanya cikgu macam mana nak ukur. Jadi macam mana kita nak tunjuk ukuran tersebut. Memang kita boleh pergi melalui video tapi video pelajar hanya boleh tengok. Tapi kalau game ini pelajar seolah-olah dia boleh interact sekali dalam game tersebut. Baik, saya tunjuk macam mana game ni berfungsi. Dan saya amat berterima kasih kepada Dr. Hairudin kerana game ni dihasilkan bersama dia supaya dapat menyelesaikan masalah pelajar saya. Ini contoh game ya. Apa yang ada dalam ni saya kongsi sekejap ya, lebih kurang 2 minit boleh ke?
Boleh. Tak apa. Okey ya. Permainan yang cikgu buat ni seronok dan dapat pelajaran baru, boleh menambah ilmu yang lain. Dia punya pemilihan permainan dia tu seronok sangat. Kami merasa sangat seronok pada hari ini kerana kami dapat bermain game Arm vs Skeleton dengan menggunakan komputer. Kami juga dapat bersaing antara satu sama lain. Game Arm vs Skeleton ini adalah game yang sangat best. Okey, itu tadi ya sedikit perkongsian saya yang mana pelajar saya memang guna ni untuk belajar bearing bila-bila masa saja dan game ini boleh juga dibuat pertandingan antara pelajar atas talian. Baik, jadi macam mana nak dapatkan game ni? Boleh pergi ke laman geoplay.my, cikgu type situ dan situ bila cikgu jumpa laman tu dibuka, cikgu akan jumpa e-sport lah. Di situ dia akan bagi laman isukan pendidikan. Bila klik di situ, kita akan jumpa permainan ni. Dan sebenarnya ada banyak lagi permainan untuk yang lain ya, yang mana setapak ni sebahagiannya telah diaplikasi oleh sekolah-sekolah lain untuk membina bahan bukan subjek geografi. Ada yang bina untuk bahasa Inggeris dan sebagainya lah. Jadi cikgu boleh tengok di situ. Jadi rasanya setakat ni saja. Yang lain saya ada juga contoh-contoh soalan kuisis ya, kadang-kadang pelajar bosan. Bila kita bagi secara manual saja, dia asyik tulis, lepas tu semak, tulis, semak. Jadi kadang-kadang saya akan bagi soalan kuisis, saya akan bagi dalam bentuk Google Form dan ada juga saya bagi dalam bentuk, yang ni untuk mengatasi masalah soalan peta, untuk soalan peta Malaysia yang ni saya buat video khas untuk pelajar supaya bila pelajar nak jawab soalan peta dia boleh ulang-ulang. Jadi automatik dia akan ingat lah. InsyaAllah saya akan tambah lagi untuk koleksi. Ini semua soalan daripada soalan SPM yang sebenar yang keluar. Saya aplikasikan dia dalam bentuk video supaya pelajar boleh ulang-ulang. Sama macam game skeleton tadi. Okey. Rasanya itu saja untuk perkongsian saya hari ini.
Saya harap dengan perkongsian saya yang sedikit ni dapat membantu cikgu-cikgu untuk aplikasi dalam subjek cikgu ataupun khasnya subjek geografi. Baik, itu saja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Puan Normah atas pembentangan sebentar tadi. Memanglah yang kita dapati ketiga ahli panel kita memang cukup mantap dalam persembahan masing-masing dan kita jelaslah dengan apa yang ingin disampaikan. Dan tuan-tuan dan puan-puan demikian tadilah kita telah pun selesai dengan pembentangan ketiga ahli panel kita yang berkaitan dengan amalan terbaik bagi mata pelajaran masing-masing. Jadi sekarang untuk tidak membuang masa, kita bukalah untuk sesi soal jawab jika ada buka saja mic tu dan kemudian tujukanlah soalan kepada siapa yang ingin yang ingin diminta jawapan tu contoh pada panel 1, ke-2 dan 3 itulah. Okay, silakan kalau ada sebarang pertanyaan, soalan, kita bukalah untuk 2-3 soalan. Silakan. Cikgu Haris, Ya. adakah perkongsian amalan terbaik ni nak dibentang di peringkat negeri? Ya puan, ya akan dibentangkan. Okey, Pada 8 bulan. biasanya di peringkat negeri tu berapa minit seorang? Yang ni berapa doktor? Ada berapa minit doktor 15 Ya, 15 minit. 15 minit tuan. Opportunity. Okey, jadi sebagai persediaan, maka setiap pembentang pastikan 15 minit lah Dan bila tuan-tuan membentang tadi, selepas amalan terbaik tu tunjukkan impak dia kepada keputusan peperiksaan tu lah Okey, jadi cuba supaya betul-betul 15 minit. Okey? Okey puan, terima kasih. Okey. Betul. Tahniah lah kepada semua pembentang dan kalau boleh sebab ini keputusan 2020 di mana murid terpaksa menduduki peperiksaan selama 3 tahun. Jadi ada sekejap masuk sekolah, sekejap belajar di rumah Tekankan apakah amalan yang terbaik, yang impak dia semasa bersemuka dan Google Meet sebab cabarannya ialah terutama bila Google Meet tapi tuan-tuan telah menunjukkan impak keberhasilan murid tu yang sangat baiklah. Okey. Okey puan, terima kasih puan. Jadi betul-betul jadi fokus sekarang itu, insyaAllah itu yang kalau ikutkan di peringkat dekat negeri besok puan sebenarnya dia di sana nanti dia lebih kepada nak tengok amalan PDPR tu. Di samping kita punya intervensi ataupun amalan terbaik ni. Jadi bagaimana adakah ia hanya berlaku semasa bersemuka dan bagaimana mungkin intervensi yang sama ataupun amalan terbaik ni yang sama, macam mana diaplikasikan semasa PDPR. Jadi itulah yang kena pembentang-bentang ni cuba highlightkan macam mana kaedah tu. Jadi diselaraskan baliklah. Okey. Jadi kalau tak ada soalan ni tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah mungkin boleh memberi ataupun mengajukan soalan mengikut panitia masing-masing Kalau geografi ke panitia geografi lah, dia memerlukan jawapan penerangan dan sebagainya daripada Cikgu Normah begitu juga sejarah mungkin perlu lebih penerangan lanjut dan sebagainya daripada Cikgu Ayu Yuniza untuk sejarah dan juga Cikgu Zul lah untuk moral. Jadi bolehlah melalui panitia masing-masing ajukan soalan dan tunggulah jawapan daripada mereka insyaAllah dan yang paling penting sekali ialah pada hari ini kita telah pun sama-sama rasanya kita tak nak lengahkan masa ataupun kita nak buang masa lagi Jadi saya pun tak naklah apa nak merumus panjang-panjang ni, cuma apa yang saya nak katakan di sini ialah sebenarnya apabila seorang guru itu dekat dengan muridnya, makna dia akan dapat melihatlah luar dan dalam keperluan murid itu Maknanya cikgu bukan saja melihat daripada dengan mata kasar semata-mata, tetapi juga dengan menggunakan mata hati melihat keperluan anak murid. Kerana itu merupakan tanggungjawab yang asas kita sebagai seorang guru Dan guru sewajarnya haruslah memikirkan pada 3 aspek ini untuk menjadi guru yang mempunyai kepribadian yang tertinggi
dan ataupun boleh dikatakan sebagai guru agung ya. Maknanya guru-guru bukan hanya sekadar melunaskan tanggungjawab ya yang diberikan lebih oleh bahu mereka, tapi guru juga hendaklah ya ada ya, inisiatif untuk menyumbang ya, menyumbang tenaga, pemikiran dan sebagainya kepada anak-anak murid ya, dan juga pengorbanan. Jadi di ketiga unsur ini atau tiga elemen ini, tanggungjawab, sumbangan dan pengorbanan ini sepadukan, insya-Allah ya tuan-tuan guru-guru yang khususnya guru-guru muda ni, insya-Allah ya juga akan menjadi belum lengkaplah dengan tiga gagasan sebagai guru yang teragung bagi saya ya. Jadi kalau hanya sekat melunaskan tanggungjawab saja, semua orang mungkin mampu ya, tapi untuk melakukan sumbangan dan juga pengorbanan, perkara ini sangatlah luar biasa ya. Jadi di antara inilah yang kita dapat lihat pada hari ini, di mana cetusan idea ini bukan boleh datang begitu saja tanpa memikirkan ya, tanpa melihat kepada keperluan-keperluan ya, ataupun tanpa ada asas ya. Jadi apa yang dilakukan oleh tiga orang ini menjadi contoh bagi kita supaya kita dalam kita melunaskan tanggungjawab kita ya, mendidik anak-anak murid kita ya. Lagi satu perkara kita fikirkan ialah adakah cikgu kita ataupun kita ni, cikgu-cikgu ni sanggup melihat anak murid kita ni gagal ya. Sanggup tak kita melihat anak murid kita ni gagal? Ya, apatah lagi kalau anak murid itu ialah anak kita sendiri. Cuba cikgu bayangkan ya. Ya, ada setengah sebab apa? Kalau kita tak melakukan satu, kita dikatakan kalau kita tidak merancang untuk kejayaan, berarti kita merancang untuk kegagalan. Jadi perkara ni kita dah biasa dengar. Jadi takkan hanya sekadar untuk masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri saja. Jadi tepuk dada, tanyalah iman. Ya. InsyaAllah baik tuan-tuan, terima kasih anda dapat bersama-sama daripada mulai hingga akhirnya. Terima kasih yang tidak tinggal pada Tuan PPD, Puan Kasmiati yang terus memberi sokongan padu ya, bersama dengan kita dan mulai hingga ke akhirnya. Itu juga pada Tuan Timbalan, kepada rakan saya yang terhebat Dr. Khairuddin ya. Dan sebenarnya di sebalik tabir program kita baru ini, beliaulah ya yang banyak ya betul-betul ya untuk ke arah merealisasikannya. Ya, begitu juga rakan-rakan yang lain daripada SISC Plus ya. Tidak ketinggalan Tuan Timbalan, merajuk karang ya. Terima kasih banyak ya. Orang kuat kita tu ya yang sentiasa positif, okey. Dan juga kepada rakan-rakan daripada pegawai penolong di sektor pembelajaran khususnya, dan juga kepada semua barisan tuan pengetua, guru rekanan dan semua ahli panel, terutamanya tuan-tuan, puan-puan ya, semuanya saya ucapkan terima kasih atas pelibatan tuan-tuan yang menjayakan program kita pada petang ini. Ya, akhir kalam, sekiranya ada salah dan silap, saya mohon kemaafan. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.